Kita mulakan majlis kita dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada junjungan besar Rasulullah SAW, kepada sahibul bait, kepada sahabat-sahabat, tabi'in, kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, kepada pasangan hidup kita, seluruh kaum muslimin muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian, seperti mana biasa sebelum kita memulakan majlis kita, mari sama-sama kita beristighfar dan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillah, mudah-mudahan selawat kita diterima oleh Allah SWT, taubat kita, istighfar kita diterima oleh Allah SWT, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin yang muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum itu yang dihormati Tuan Haji Azman, pengerusi Masjid Bandar Universiti, saf kepimpinan MBU, pegawai masjid, asatizah, tuan-tuan guru, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan pemelihara sekalian alam. Selawat dan salam buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita setelah kita tadi solat fardu maghrib secara berjamaah, dan mudah-mudahan dengan keikhlasan kita Allah terima solat kita dan beroleh pahala 27 kali ganda. Amin. Kemudian kita bertemu lagi di dalam majlis ilmu, majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan insya-Allah kita berada di taman-taman syurga. Insya-Allah, mudah-mudahan kita doakan agar kita bersama-sama bersama di dunia dan bersama-sama di taman-taman syurga yang sebenarnya nanti, insya-Allah. Amin. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya meneruskan, ingatkan diri saya dan diri tuan-tuan, udah niat iktikaf ke? Udah, alhamdulillah. Kalau yang belum tu tak apa, buat, tak apa. Ada masa lagi. Kerana sepanjang masa kita berada di dalam rumah Allah ini, kita akan beroleh ganjaran insya-Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada yang di luar sana, antara tengah mengeruk teh ke, nunggu burger ke, kan, tengah berlabun-labun tu, jadi korang dengarlah suara teman ni. Kalau agak-agak rasa tak berapa jelas, marilah dekat sikit kemari, duduklah luar-luar tu, tak apa. Janji kita datang dekat ke masjid, insya-Allah. Jadi kepada follower FB MBU,
khususnya yang mengikuti kuliah maghrib MBU, adik-beradik, kawan, saudara mara, yang dekat, yang jauh, ada Negori, adik-beradik, ada KL kawan-kawan, ada Selangor, Kelantan, Kedah. Hello bro. Hello. Terima kasih diucapkan kepada anda semua kerana memberi sokongan kepada kuliah maghrib MBU. Mudah-mudahan kita semua beroleh kebaikan, insya-Allah. Teruskan istiqamah #MBU di hatiku, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan yang di luar sana ni, follower ni, jangan lupa kalau tengok ada nombor akaun yang warna kuning tu, yang dalam ni, nombor akaun warna kuning tu, sila buat apa? Janganlah tengok saja kan. Tambahlah saham akhirat. Ambil nombor akaun tu, bank in. Kalau tak sikit banyak, kalau tak banyak sikit, insya-Allah. Muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian, hari ini 6 hari bulan Disember, esok 7, esok hari apa? Esok hari Senayan. Hari Senayan. Jadi mau-maulah kita niat malam ni untuk puasa Isnin. Jadi apa yang pentingnya, lebih penting lagi, yang lebih kita rasa macam lega, iaitu apa? Pengumuman mulai esok, pergerakan rentas daerah dan negeri di seluruh negara adalah dibenarkan kecuali bagi kawasan PKPD. Dan semua kereta, ini ayat saya lah, semua kereta boleh isi penuh, insya-Allah. Kalau kancil jangan isi 8 orang lah, mau pensan kan. Jadi apa benda maksudnya tu? Kita ni dah boleh kulu kelo, dah boleh ke darat ke baru, tapi janganlah ingkir benar. Patuhi SOP, penjarakan sosial, elakkan daripada bersentuhan dan sebagainya, gunakan sanitizer, banyakkan kerap membasuh tangan dan sebagainya. Kerana apa? Jumlah kes yang baru tu rasanya dah maintain 1000 lebih kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita tak nampak, kita tak tahu, kita perlu sentiasa berwaspada. Dan di samping itu juga risau juga, jadi kita teruskan zikir kita. Apa zikir kita yang minggu lepas? InsyaAllah yang Rasulullah SAW ajar. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Lagi 2 kali ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Insyaallah, mudah-mudahan dengan keyakinan kita kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita semua dilindungi, kita semua, anak isteri kita, keluarga kita, saudara mara kita yang jauh yang dekat itu dilindungi daripada wabak COVID-19, insyaallah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita insyaallah sambung perbincangan kita tentang apa artinya saya menganut Islam. Kita telah selesai. Saya suka ulang macam inilah orang yang ngajar kan, ulang balik supaya jangan, orang kata apa, jangan lupa terus. Kalau tak ingat semua, jangan tinggal semua. Kita dah selesai apa maksudnya saya Muslim dari sudut akidah, semua correct. Ada beberapa belas perkara. Kemudian yang kedua, apa artinya saya Muslim dari sudut ibadahnya, kita dah clear, alhamdulillah. Jadi yang ketiga, apa artinya saya Muslim dari sudut akhlak. Dan pada malam ini kita berada di hujung subtopik, apa artinya saya Muslim dari sudut akhlak. Dan pada minggu lepas kita telah berbicara tentang beberapa ciri-ciri akhlak seorang Muslim yang mesti, bukan dengar saja, saya mengingatkan diri saya dan diri tuan-tuan dan perempuan, yang mesti kita ikut, kita amalkan. Itu adalah arahan Allah Subhanahu Wa Taala dan arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa dia? Yang pertama, kita ulang balik. Kalau ingat yang pertama, menjauhi syubhat. Alhamdulillah, ingat, bagus. Yang kedua, memelihara penglihatan, mata. Yang kedua, memelihara lidah. Lidah ni tuan-tuan dan perempuan, Masya Allah, kalau kita tak jaga bebenar, ia akan membawa kita, menjerumuskan kita ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Kan? Bersifat pemalu kita. Yang keempat. Yang kelima, bersifat lemah lembut dan sabar.
Dan pada malam ini insya-Allah kita akan teruskan dengan bersifat benar dan jujur. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita akan berbincang pula seterusnya. Kita sebagai Muslim, kita kena bersifat benar dan jujur. Tidak benar dan jujur tu lawannya apa? Lawannya ngecek, nipu, apa lagi? Berdoa, ngencin. Itu lawannya daripada sifat benar dan jujur. Ada je yang konarnya kan. Jadi kita kena elakkan diri kita daripada ngecek, berdusta. Kalau bahasa bakunya berdusta, berbohong, tipu dan sebagainya. Bahasa paritnya ngecek, berdoa. Bahasa standardnya ngencin. Gitulah. Jadi elakkan diri kita. Kerana apa? Itu adalah arahan Allah dan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti cakap benar-benar. Kita jangan kona-kona. Walaupun orang tak gemar, walaupun orang kata kamu ni apalah tak boleh anu selera langsung. Selera pun jangan kita nak ngecek. Saya sebenarnya kan bukanlah nak kata saya ni lurus benar, tapi banyak kali dah kena keciknya. Dia memang selera kan. Allahu akbar, kita sabar je lah. Selera pun kalau ngecik kawan ni kan, tuan-tuan dan puan-puan ni mati Allah sekalian. Walaupun selera, jangan kita ngecik. Sebab apa? Dusta, bohong, sifat yang paling jahat dan hina di sisi Islam. Islam menganggap tipu, bohong adalah penyakit yang dilaknat. Berat tu kan. Jadi kita jaga supaya kita tidak berbohong, kita tidak tipu, kita bercakap benar walaupun orang tak gemar. Walaupun orang tak gemar, kita kena cakap betul-betul. Bila kita cakap betul ni, jiwa kita akan sentiasa bersih dan mulia insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, apa dia kata tentang berbohong, ngecik, berdoa? Apa lagi? Ngecik, berdoa, berbohong, apa lagi? Tipu, lebih kurang itu kan? Ngencin. Dia mengatakan bahawa dia dianggap berbohong apabila memberitahu akan sesuatu perkara dengan keadaan sebenarnya berbeza dengan keadaan sebenarnya. Dia khabarkan satu perkara beza daripada keadaan sebenarnya, sama ada sengaja ataupun tersilap. Itu dianggap berbohong. Berat tu. Imam Ibn Hajar mengatakan dalam kitab Fathul Bari. Kemudian Imam Nawawi pula rahimahullah mengatakan bahawa berbohong adalah ngabarkan sesuatu yang berbeza dengan keadaan sebenar, sama ada sengaja ataupun tak sengaja, sama ada dah lepas kita cerita silap. Lebih baik tak usah bercerita. Usah bercerita kalau kita tak pasti. Apatah lagi perkara-perkara yang dihantar di dalam WhatsApp tu tak pasti, jangan di share. Kan ni saya selalulah boleh kata hari-hari bila nak nampak cerita yang pelik sikit tu, kan ni saya selalu persoalkan begitu. Penyudahnya dapat jawapan, entah ambil kopi daripada grup sebelah katanya. Itulah ceritanya. Demo yang ngopi tu pun tak pasti. Kita ni jangan dipanjang-panjangkan kalau tak pasti. Kan? Kita jaga-jagalah, kita tapih-tapihlah kan. Sebab apa? Perbuatan berbohong ini tuan-tuan dan puan-puan adalah termasuk dalam dosa-dosa besar. Ini dalam surah Al-Hajj, termasuk dalam dosa-dosa besar. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, celakalah buat seseorang, celakalah buat seseorang yang menceritakan suatu cerita dengan tujuan untuk membuatkan sesuatu kaum itu ketawa, maka dia berdusta. Celakalah buatnya. Nauzubillah min zalik. Dia macam reka cerita ataupun cerita tu tak betul. Dia buat nak bagi orang gelak, nak bagi orang nampak cantik, nampak seronok, orang bergelak ha, maka dia dianggap berdusta. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan mati Allah sekalian, kita sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah dan Rasul, yang takut kepada hari kiamat, kita jangan sekali-kali mengecek. Tambah lagi keluarga kita. Kemana tu bang? Syahadah lah, nak kesana kemari. Kata kesana, kata kemari. Rupanya ke lain. Itu ngecik lah tu. Maksudnya itu dengan isteri, dengan anak-anak. Kan? Apa nama tu, janji nak belikan itu, yang katalah anak tu dapat
contohnya dapat sesuatu, buat sesuatu yang baik lah, dia janji nak beli apa-apa kan, anak-anak tu nuntut, ada je pusingnya, pusing sana lah, pusing sini, yang tu ngecik lah tu kan. Jadi kita kena pastikan anak-anak kita ni jangan ngecik. Biar dia tak dapat periksa, tak bagus tak apa, bagi tahu betul-betul berapa dapat markah. Kalau dia kata dia pun tunduk, kita tahu anak kita akan nipu kan, dia resah apa je kan. Kalau dia dapat 60 je, bagus jujur tu, kena puji. Itu antara cara untuk mengelakkan anak kita daripada berdoa dengan kita. Jangan dimarah kalau dia bercakap benar. Kadang-kadang ada orang tua ke kita kan, kalau orang lain bertanya pada anak kita, ataupun budak mana kata ngecik, dia cakap betul je lah, kita marah, apa cakap kopi tu, cakap lah kopi ni. Anak, cakap betul pun salah kan. Jadi jangan biarkan kita ni membuka ruang anak-anak kita itu ngecik. Jadi kita kata bagus. Jadi pada markah, katalah anak tadi dapat markah 60. Okey, ini dah hak yang mana dah usaha, ini yang dapatnya. Lepas ini usaha lagi. Teruskan. Macam tu. Itu antara cara untuk kita mengabarkan kepada anak-anak supaya kita jangan ngecik. Ini ada di kalangan kita ni lah, di kalangan kawan-kawan, bukanlah melengkor-lengkor jauh lah, bukan dari sini. Bercakap ni sepatah dua ngecik. Dia boleh dikatakan cakap 8, 10 tak boleh pakar. Maknanya belum sampai 10 pun dah tahu tak boleh pakar ni kan. Jadi jangan sampai kopi itu kan. Sebab apa? Sebab itu adalah perkara yang tidak baik. Sebab kita kena bercakap benar. Menyatakan kebenaran. Kalau pahit sekalipun kita kena nyatakan kebenaran. Tetapi di sana mengikut hadis daripada Imam Ahmad, ada keharusannya kita berbohong. Ada harusnya, bukan semua yang ngecik itu tak boleh. Harusnya berbohong, bukan yang kata maknanya bohong sunat, itu tak ada. Tapi keharusan berbohong. Seseorang diharuskan berbohong demi mendamaikan antara dua pihak yang bersengketa. Contoh, saya nak mendamaikan A dengan B. Saya kata kat A tu, sebenarnya B ni dia semua lama dah maafkan kamu kan. Padahal dia tak cakap pun, dia nak dah jumpa kamu tu, dia dah rasa dia pun silap, dia minta maaf. Ya ke, kata dia. Saya pergi ke B, rupanya sebenarnya kan yang A tu sebenarnya kata dia, saya cakap ini A, ni B. A tadi sebenarnya dah lama maafkan kamu, dia pun dah sedar silap dia kan, dia nak jumpa kamu, saya pernah try sekali tuan-tuan dan puan-puan, berjaya alhamdulillah. Tak payah cerita siapa kan, tapi berjaya. Saya mendamaikan dia sampai bertoyak-toyak dia Berdahanya tak apalah, kata ada harusnya kita berbohong. Itu yang pertama, kerana dalam hadis tu mengatakan, ini terbukti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Ummi Kulthum binti Uqbah, bahawa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak dikatakan pendusta seseorang yang ingin mendamaikan antara manusia, kemudian dia menyampaikan kabar dengan baik atau berkata baik. Kemudian hadis lagi daripada Ummi Kulthum, aku tidak pernah mendengar Rasulullah SAW memberi keringanan atas sesuatu pun yang dibicarakan oleh manusia, kecuali dalam 3 hal. Yang pertama, boleh ngecik, menipu, berdusta, ataupun boleh kata berbohong dalam peperangan. Jangan khabar benda yang betul pada musuh. Jangan khabar benda yang betul pada musuh, ataupun kita tahu dia adalah musuh, tanya mana ketua kamu, dia sandai kata, jangan khabar lentah tak tahu. Jangan bagi tahu. Itu orang kata apa? Strategi. Gerak saraf, jangan sekali-kali dibuka strategi kita ataupun perkara-perkara yang penting dalam peperangan. Jangan sekali-kali. Itu harus untuk kita berbohong. Kalau orang ngutip nak ngorek-ngorek rahsia daripada kita kan, jangan harus. Kemudian mendamaikan antara manusia, dan seorang suami mengatakan kepada isterinya, atau seorang isteri mengatakan kepada suaminya. Macam mana isteri itu bukan gemuk tapi berisi sikit, macam tu. Suaminya bukanlah hitam tapi orang kata apa,
hitam manis, sikit, gelap sikit lah, tak adalah cerah mana. Maksudnya dia jaga hati. Tahu jaga hati perkataan tu. Walaupun betul tapi dia guna perkataan lain. Untuk apa? Berjaga hati isteri dan isteri jaga hati suami, suami jaga hati isteri. Muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian. Dan itu tentang bersifat benar. Jadi apa? Kita kena bersifat benar dan jujur, berkata benar. Okay, right. Alhamdulillah. Kemudian seterusnya bersifat rendah diri dan tawaduk. Ya, kita kena bersifat rendah diri dan tawaduk. Rendah diri ini makna lainnya adalah tawaduk. Seorang muslim mestilah tawaduk ataupun merendah diri. Dalam bahasa lainnya, kita ni rendah diri ataupun rendah hati. Dalam bahasa orang putihnya, ada ni. Low profile, humble kata orang kan. Jadi kita kena jadi orang yang sentiasa merendah diri dan tawaduk. Sifat ini adalah sifat yang mulia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasul, sahabat-sahabat dan orang soleh-soleh yang terdahulu daripada kita. Insya-Allah, kan? Allah sentiasa memandang tinggi kepada orang yang tawaduk dan merendah diri. Insya-Allah kita ni kerana kita ni kena apa? Kena sentiasa merendah diri. Jangan nak tinggi diri. Jangan nak rasa diri tu hebat. Sebab orang yang merendah diri ni, dia akan melakukan perkara itu dengan sederhana dan tidak menganggap dirinya ada kelebihan. Itu yang orang yang merendah diri. Orang kampung saya kata apa tau? Orang kata kalau orang yang merendah diri itu orang yang Allah orangnya, merendah diri, tawaduk aja, kan? Apa tanda dia? Dia tidak menolak kebenaran dan tidak memperlekehkan orang lain. Walaupun yang ngabur dekat kita tu orang muda umpamanya, kamu baru 2-3 hari belajar, negur kita, contohlah negur, macam saya ditegur, walaupun orang muda, saya terima, alhamdulillah, kan? Kita terima, kan? Dan saya bukakan kepada tuan-tuan dan puan PM tepi kalau ada apa-apa yang ingin yang dibetulkan saya ni, insya-Allah saya sentiasa menerima. Jadi kalau kita rasa macam orang negur, orang tu orang muda ataupun berbudak negur kita, hei kamu ni baru makan garam udah nak berani negur aku, dia tak boleh terima teguran, dia tak boleh terima kebenaran itu. Kemudian ada contoh lagi, orang kaya dengan orang miskin. Contohlah, orang miskin tu pergi negur orang kaya ataupun membetulkan kesilapan orang kaya. Kamu siapa? Aku bagi kamu makan derma hari tu. Jangan kopi tu. Itu maknanya dia tawaduk. Lawannya apa? Sombong, bongkok. Itulah dia ceritanya. Lawan daripada tawaduk tu sombong dan bongkok. Jadi orang kopi tu orang yang sombong, bongkok. Nauzubillah min zalik. Dia orang yang rendah diri ni apa lagi? Dia bergaul dengan semua orang. Dia tak kira bergaul dengan, kalau contohnya di sekolah tu kan, bersembang dengan tukang kebun, bersembang dengan Pak Gad, bersembang dengan ni, sebab saya kerja di sekolah kan. Tapi sekarang ni tak ada lah PKPB ni kan. Sembang dengan semua orang, berkawan dengan semua orang. Tak kira siapa. Jangan nak kira dengan kawan-kawan kita je, dengan pejabat-pejabat aja ke, contohlah kan. Jadi itu menunjukkan kita adalah seorang yang rendah diri. Apa yang sepatutnya kita buat pada malam ini? Yang pertama tadi, kita bercakap benar, right. Yang kedua ni, kita kena bersifat rendah diri. Hadis Nabi SAW, tidak akan memasuki syurga sesiapa yang di dalam hatinya terdapat sebesar zarah sifat takbur. Maksudnya kalau tak rendah diri, maka dia akan jadi takbur. Itulah bila kita ditegur orang, diingatkan orang, dibetulkan orang, maka kita melenting. Kita ngaburkan, aku dah belajar dah, banyak pondok dah, masuk pondok sana, pondok sini, pondok doyan yang tak masuk, macam-macam pondok dah. Kamu baru belajar 2-3 hari udah nak negur. Itu adalah ciri-ciri orang yang sombong. Jadi bila dia sepatutnya seorang yang
Orang kata tawaduk, rendah diri. Ya, tak apa, terima kasih. InsyaAllah saya akan perbetulkan kesilapan saya. Saya akan semak semula. Macam saya mengajar budak tengah tanam, kan? Kadang-kadangnya budak Cina ni dia advance, kan? Dia sir, dia kata sepatutnya macam ni, angka tu macam ni bila dia buat, kan? Jadi saya pun kata memang saya typo lah, ada typing error. Saya kata okey, masih diucapkan terima kasih sebab betulkan saya. Macam tu. Kadang-kadang demo bertanya kan, nak cerita kan, demo bertanya tu kan mencabar juga kan, minta tangguh, boleh saya tangguh besok tak? Balik tu mencari jawapan, kan? Alhamdulillah lah setakat ini, kan? Jadi selain daripada rendah diri tadi, lawannya adalah sombong dan takabur. Macam contoh kalau kita tengok baca dalam surah Al-Baqarah, bagaimana iblis disuruh untuk sujud pada Nabi Adam, kan? Dia tak ada sujud, semua malaikat sujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sombong dia, engkar dia, kan? Dia takbur dan dia telah termasuk dalam golongan orang-orang yang kafir. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sombong adalah maksudnya menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia, itu maksud sombong, kan? Jadi kita tengok apa hadis qudsi, firman Allah SWT, kemuliaan itu ialah pakaianku dan membesarkan diri itu ialah selendangku. Sesiapa yang cuba merebut salah satu dari keduanya, pasti aku akan menyiksanya. Itu dia. Allah ancam dengan siksaan kepada orang yang sombong. Macam mana kita nak capai sifat tawaduk ni? Yang pertama, kita sentiasa ikhlas, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ikhlas, sentiasa berbaik sangka, dan dengan siapa-siapa saja, sangka baik dengan orang, kan? Yang ketiga, menghormati keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita. Hormati mereka, hormati hak-hak mereka, tak kira tua muda, kan? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dia selalu memberi, antaranya dia selalu memberi salam kepada, kalau dia tengok budak-budak main, kan, dia bagi salam, Assalamualaikum, kan? Jadi kita juga perlu mengikuti cara-cara bagaimana nak mencapai sifat tawaduk ataupun rendah diri ini. Kemudian bila dikritik orang, bila ditegur orang, jangan melenting, berlapang dada. Ya, betul, ya, saya akan rujuk semula. Kemudian kita kena simpati dengan orang, mudah simpati dengan orang lain. Kita rasa kesian dekat orang tu, kan? Ini boleh mendatangkan kita rasa tawaduk ataupun rendah diri. Tak segan bertanya. Aku segan lah nak bertanya. Tak segan bertanya. Kemudian kita mesti menjadi pendengar yang baik. Ini penting juga. Bila orang bercakap dengan kita, macam mana pendengar yang baik? Dengar, tengok. Kalau kita bercakap dengan orang tengok ke lain, apa rasanya? Orang ni bercakap dengan aku, dia ni dengar cakap aku, beda ni, kan? Jadi kita sebagai orang yang rendah diri, menjadi pendengar yang baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, sentiasa kita sedar diri bahawa kita ni lemah, manusia biasa, kerdil. Kita banyak kelemahan, kekurangan. Maksudnya kita tak nampak kekurangan kita, tuan-tuan dan puan-puan, tetapi kawan-kawan kita nampak. Kawan-kawan kita nampak kelemahan, kekurangan kita. Jadi dengan dia menegur kita tu, syukurlah. Ada orang negur. Kalau dibiarkan je, udahlah silap, dibiarkan je, langsung sesat larat. Jadi itu antara cara untuk kita capai sifat tawaduk. Seterusnya, kita muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kena menjauhi sangka buruk dan mengumpat. Menjauhi sangka buruk dan menjauhi kegiatan gejala mengumpat, membawang, lagi apa ke? Membawang, mengumpat dan sebagainya. Jadi kita kena jauhkan, kan? Yang pertama, sangka buruk dekat orang tu kita kena jauhkan. Kerana ini adalah sifat yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya
أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebahagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi penyayang. Allah larang kita apa? Ini dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12. Surah Al-Hujurat ayat ke-12 melarang kita daripada prasangka buruk dan mengumpat, mencari-cari salah sahabat kita. Dia diibaratkan sebagai apa? Memakan. Kalau kita ngumpat ni ibarat makan apa? Makan daging saudara kita yang dah mati tu. Kita ambil, kita robek, kita makan. Na'udzubillah min zalik, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai golongan yang beriman dengan lidahnya sahaja, sedang iman belum memasuki hatinya, janganlah kamu mengumpat orang-orang Islam yang lain, dan janganlah kamu mengintai-ngintai keburukan mereka, kerana sesiapa yang mengintai-ngintai keburukan saudaranya, Allah akan membongkar keburukannya sekalipun ia berada di dalam rumahnya. Jangan kita cari salah orang, cari aib orang. Jangan, tuan-tuan dan puan. Itu apa? Itu arahan Allah dalam surah Al-Hujurat, dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Jadi apalah puncanya sebenarnya? Puncanya lebih kurang kita katalah dia dengki. Dalam bahasa bukunya iri hati. Itu sebabnya dia sangka buruk tu. Untuk kita nak elakkan sangka buruk ni, kita kena katalah contohnya kita sangka buruk pada A, kan? Kita nak buat apa? Nak elak tu, kita sembang dengan dia, kita tegur dia, kita bertanya, sembang elok-elok, kenal dia, barulah kita tahu cerita sebenar. Jangan sampai sudah bertanya apa hidup, tiba-tiba dapat cerita daripada orang lain mengatakan ini ropi ni. Tapi dia tak ada pula bertanya betul ke hidupnya. Jadi kita kena nak buang, nak hilangkan sangka buruk tu, kita kena berkawan dengan orang tu. Yang disangka buruk oleh orang lain. Begitu juga dalam apa namanya, yang macam saya kata tadi kan, viral dalam Facebook ke WhatsApp ke, kita kena check dulu, jangan terus dikongsi. Kemudian dalam rumah tangga juga, tuan-tuan dan perempuan, kita jangan sangka buruk. Isteri jangan sangka buruk dengan suami, berdosa. Suami jangan sangka buruk pada isteri, juga berdosa. Jadi tuan-tuan dan perempuan, contohnya tu semua dah maklum lah dah ya. Sangka buruk dengan isteri, sangka buruk dengan suami. Kita dalam organisasi, dalam jabatan, kita jangan sangka buruk. Kita sangka baik aja, insya-Allah. Sebab sangka buruk ni kita akan, jiwa kita tak tenang, tersiksa rasanya bila kita itu tak lain lah tu. Dia sangka buruk. Bila kawan tu sakit, asyik sakit je. Kawan tu sakit pun ni marahnya ya. Itu jadi jangan kita sangka buruk. Baik, kita selalu dengar peringatan ni, betul tak? Selalu kata jangan ngumpat kan. Jadi ceritanya kalau bersembang ni, kalau tak masuk sembang pasal orang lain, dia macam masak bubuh perencah lah. Kalau tak ada perencah tu rasa tawa hampir je kan. Jadi na'udzubillah min zalik. Bila dia bersembang tu, orang ni tambah sikit ajinomoto, udah jadi sedap. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian, kan, janganlah kalau kita dengar orang tu bersembang pasal orang kan, cukup kalau kita tak lalu nak memberiknya, kita kumbah apa, kita lari, kita cabut. Jangan duduk lagi. Katalah contohnya berlima, yang keenam tu kita duduk diam je, dengar je, kita tak campur. Aku tak ada campur, aku diam je. Yang diam tu
Tak masuk saham ke? Masuk sekali, dosa sekali kalau kita ngumpat tu kan. Walaupun dia diam dengar, nadah telinga. Dia dengar sekali benda yang tak betul itu sekali lah. Sekali lah tuan-tuan. Jangan sampai kita digelar Radio 3 bergerak, internet bergerak. Semua cerita dia tahu. Ya Allah, cerita ke orang habis semua dia tahu. Daripada A sampai ke Z. Tak payahlah tuan-tuan dan puan. Ini jadi kat perempuan aja ke? Tidak, lelaki pun ada. Kan? Ada. Setuju kan dengan saya? Tak ada kan? Tak ada. Alhamdulillah, kita semua insyaAllah beriman, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang bersangka baik, tidak mengumpat, banyak cerita yang baik saja. Mudah-mudahan Allah SWT kekalkan kita istiqamah supaya tidak mengumpat dan tidak bersangka buruk. Tetapi di sana Imam Nawawi menggariskan ada beberapa perkara yang diharuskan dan disepakati oleh ulama. Apa yang diharuskan kalau kita mengumpat ni, mencerita benda buruk ni? Yang pertama, membuat aduan apabila dizalimi kepada sultan atau hakim. Tuan hakim, dia ni memang jahat, dia ni pelupur saya, dia pukul, dia memang jahat teruk betul. Macam tu boleh kan? Ini semua dia dengar kan? Kita ulang kaji je lah. Yang kedua, membantu dalam menentang perkara yang mungkar dengan tujuan mengembalikan pelaku maksiat ke jalan yang benar. Kan? Kita khabar dia ni macam ni perangannya. Sebab bukan nak mengaibkan dia, tidak, nak menghalang dia daripada melakukan mungkar, membantu dia supaya tidak terus berada dalam kemaksiatan dan kemungkaran. Yang kelima, menceritakan kepada mufti untuk tujuan fatwa. Dan ini sebenarnya opini apa hukumnya? Boleh. Mencegah umat Islam daripada sesuatu keburukan serta menasihati mereka supaya mereka mengambil ilmu daripada bukan ahlinya. Yang kelima, menceritakan perihal orang lain yang melakukan dosa secara terang-terangan. Dia tu buat dosa, mau kita sama-sama mencegahnya. Saya nampak dia hari tu masuk ke dalam dengan pukul 6 orang perempuan lain, pukul 9 perempuan lain. Kan? Ini cerita contoh khabar kan, terus terang kita sebagai pencegah maksiat. Kita kena cegah. Kemudian menyebut sesuatu sifat yang telah ma'ruf diketahui, contohnya dia tu bisu, dia tu buta. Macam saya kan, ayah saya masa di Tanjung Melanja itu kan, orang Tanjung, ayah saya ni orang panggil, sebab Tanjung Melanja tu ramai meno mat, Ahmad ni ramai meno. Jadi bila mat ni mesti ujungnya kena tambah, kalau tidak orang confuse. Mat mana? Macam ayah saya Mat Riang. Orang dah tahu dah Mat Riang. Mat Happy kata nama. Jadi orang baru-baru ni saya dijemput untuk mengajar dekat masjid tu. Bila saya khabar anak Mat Riang, dia memang kenal belakang anak Mat Riang, alhamdulillah. Jadi itulah dianya. Jadi orang dah establish, tak apa. Sebab dia pun redha. Sebab nak tanya mat mana? Jadi kita sebut mat itu, mat ini, jadi orang tahu dah. Kemudian kalau kita dah terumpat lah tuan-tuan dan puan-puan dan mati Allah sekalian, kita ni manusia biasa, betul tak? Kadang-kadang kita tak sedar, terlanjut mencerita pasal orang. Kalau kita dah terumpat, apa yang kita nak buat? Yang pertama, wajib minta maaf pada yang diumpat. Wajib minta maaf. Allah tak akan ampunkan dosanya selagi dia tidak diampunkan oleh orang yang kita umpat. Itu dia dosa besar tu tuan-tuan dan perempuan. Wajib minta maaf. Kalau tak boleh beradab, boleh telefon ke ataupun WhatsApp ke Facebook ke dan sebagainya, ikut suka lah. Wajib minta maaf. Ada kalau tak ada jumpa macam mana? Minta maaf secara umum, dalam grup ke. Lagi kita bertaubat nasuha. Ini ringkas-ringkasnya. Yang ketiga, tak jumpa juga orang yang kita minta maaf tu, bersedekah serta lakukan kebaikan, kemudian pahala diniatkan buat orang yang kita umpat. Itu antara yang boleh kita buat untuk mengelak, menghapuskan dosa kita mengumpat. Saya sebenarnya kan, ini nak ceritalah pengalaman saya ada fikir penolong kanan tingkatan 6. Jadi ialah biasalah, kadang-kadang kita ni kan ada benda-benda yang kita tak puas hati, kita pun sembang-sembang terlepas juga kan. Jadi saya mengambil kesempatan, dia nak pencen
Dia nak pencen. Hari dia nak pencen tu kan, sebab saya jadi MC. Pencen itu saya jadi MC. Jadi saya minta maaf secara terbuka. Apa yang saya terkata depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan, minta maaf. Dia kata, tak apa, maafkan. Lekas lega sikit. Kan, kalau tidak, iyalah biasalah kan. Dengan bos, kan, ada je bendanya. Hei, kata, tambah arahan yang tidak kita senangi. Betul tak? Allahu Akbar. Jadi muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian, ada 2 minit lagi ya? Berapa? 2 minit lagi, 3 minit insyaAllah. Bersifat pemurah. Kita dituntut untuk bersifat pemurah. Apa dia sifat pemurah ni? Maksudnya sifatnya sanggup berkorban dengan jiwa dan harta benda untuk apa? Untuk Islam. Kita infak, kita wakafkan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Islam ni dia sangat sinonim dengan amalan memberi ni. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat orang kata apa, pemurah dia. Ada sikit dia bagi sikit. Kemudian isterinya Siti Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid, bagaimana dia korban daripada seorang yang hartawan, seorang businesswoman yang berjaya, sehingga dia tinggal seorang kata apa yang ada je untuk kehidupan. Kerana apa? Dia menginfakkan semua harta bendanya ke arah Islam untuk membangunkan ataupun nak memberi perbelanjaan kepada Rasulullah SAW dalam usaha dakwah dia. Masya Allah. Bagaimana sahabat-sahabat menginfak. Jadi kita ni pun boleh juga, Masya Allah, peluang terbuka. Van jenazah ada lagi, fasa kedua ada lagi kan. Banyak peluang kita untuk kita menambah saham akhirat kita, insya-Allah. Dan alhamdulillah saya perhatikan ramai di kalangan kita telah mengamalkan. Setiap kali datang masjid kita pecahkan duit tu. Kalau agak rasa hijau tu rasa macam besar menor kan, pecah biru-biru, pasang, masukkan. Sekali masjid, sekali datang, masukkan sekepin. InsyaAllah mudah-mudahan dengan istiqamahnya kita itu, kita akan beroleh kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kena jauhi sifat bakhil. Lawannya tu bakhil. Kerana apa? Sifat bakhil ini sangat tercela, sehingga Allah memberi ancaman kepada mereka dengan siksaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman maksudnya, iaitu orang yang bakhil dan menyuruh manusia supaya bakhil, serta menyembunyikan apa-apa jua yang Allah berikan kepada mereka daripada limpah kurnianya, dan sebenarnya kami telah sediakan bagi orang kafir itu azab seksa yang amat menghinakan. Kita kena banyak derma, kena banyak infak, insya-Allah. Sebab bakhil ni penyakit kronik, penyakit jiwa yang kronik. Kedekut nak infak. Kita boleh juga, kalau macam kita tengok dalam gambar tu kan, dalam gambar tu ada orang infak tangkap gambar dengan mock check besar mana check ni 10,000. Jadi ada Tok Guru ni Aziz, dia pernah bercakap, dia diharuskan buat gitu. Sebab apa? Sebab nak bagi perangsang kepada orang lain pun berinfak sama, tetapi kena jaga hati. Jangan kita nyongin, tengok aku derma 10,000, jangan. Kita jaga hati. Benda perkara begitu diharuskan kan. Jadi tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, sikit lagi kita jadikan diri kita contoh terbaik dalam keluarga kita. Kita sebagai ayah, ketua keluarga, kita tunjukkan contoh terbaik. Kalau kita larang anak kita melakukan perkara kejahatan, jadi kita jangan buat. Kalau kita nak anak kita datang ke masjid, kita kena datang ke masjid dulu dan ajak dia. Kalau kita hendakkan kebaikan, kita kena suruh dulu. Kita kena dulukan, tunjuk contoh yang terbaik. Dalam organisasi umpamanya, kita kena tunjuk contoh terbaik. Itu dia. Jadi kita sentiasa, orang Muslim ni yang akhlak yang terbaik, kena sentiasa menunjukkan contoh terbaik dalam perniagaan ke, dalam bisnes ke, dalam organisasi, dalam apa juga yang dipertanggungjawabkan kepada kita kena tunjuk contoh yang terbaik. Itulah akhlak, ciri-ciri akhlak muslim yang cemerlang, yang terbaik. Jadi itu saja yang dapat saya kongsikan pada malam ini, iaitu ciri-ciri contoh
ataupun ciri-ciri akhlak Muslim yang terbaik. Malam ini kita kupas apa dia? Bersifat benar dan jujur, jangan ngecek. Jangan ngecek seloroh pun jangan. Kemudian yang kedua, bersifat rendah diri. Kita kena banyak tawaduk, rendah diri, jangan sombong. Tidak masuk dalam iklan yang keluar dalam iklan ni kan selalu cakap walaupun sebutir biji sawi, ada sifat sombong, takbur, tak akan masuk syurga. Nauzubillah min zalik. Kemudian kita menjauhi sangka buruk dan mengumpat. Kena sangka baik, jauhi sangka buruk dan mengumpat. Jangan sekali-kali. Kalau dah itulah tadi yang saya senaraikan tu, kita kena minta maaf. Kemudian bersifat pemurah, kita banyakkan infak, kita banyakkan sedekah. Mudah-mudahan dengan sedekah kita akan beroleh kebaikan. Allah akan gandakan lagi apa yang ada pada kita, insya-Allah. Jadi dan yang ke-10 iaitu kita kena sentiasa menunjukkan contoh baik kepada keluarga kita, kepada rakan kita, kepada orang-orang di bawah tanggungan kita, orang-orang di bawah jagaan kita, organisasi dan sebagainya. Kerana kita adalah orang Muslim yang hebat, insya-Allah. Jadi dengan itu kita saya rasanya sekadar itulah yang dapat dikongsikan pada malam ini, insya-Allah. Kita tutupkan dengan doa, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang boleh menghalangi kami dari melakukan maksiat kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, tanamkanlah pada kami sifat taat kepadamu yang dapat menyampaikan kami ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Karim, berikanlah kepada kami keyakinan yang dapat meringankan cubaan dunia yang menimpa kami. Ya Allah, sempurnakanlah kami dengan nikmat pendengaran, nikmat penglihatan dan kekuatan selagi Engkau memberikan hidup kepada kami, dan jadikanlah semua nikmat itu sentiasa menyertai kami. Ya Allah, balaslah orang-orang yang menginaya kami. Tolonglah kami dalam segala musuh-musuh kami. Janganlah Engkau menimpakan cubaan dalam agama kami. Janganlah Engkau jadikan dunia itu sebagai tujuan utama kami. Serta janganlah Engkau memberi kuasa kepada orang yang tidak menyayangi kami. Janganlah Engkau memberi kuasa kepada orang yang tidak menyayangi kami. Janganlah Engkau memberi kuasa kepada orang yang tidak menyayangi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kifarah dan salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.